Singapura hari ini berusia 58 tahun. Dalam masa itu, ia bukan setakat maju sebagai negara dunia pertama. Masyarakatnya turut semakin rencang. Saya gemas, tapi saya dapat juga menyumbang. Saya buat konten TikTok dan Instagram. Pada saya, it's fun place to live if you positive. Dari generasi perintis hingga ke anak-anak zaman TikTok, semuanya mengongsi hidup di Singapura. Apakah kerencaman kehidupan silang generasi yang wujud hari ini menguatkan atau melemahkan jati diri menjadi warga Singapura? Selamat Hari Kebangsaan Syawal. Selamat Hari Kebangsaan Nursha. Wah, Mira menyala lah. Oh, apa kurangnya? Dan selamat Hari Kebangsaan ke-58 juga kami ucapkan kepada anda penonton detik. Kawasan daerah Sidi ini menjadi tumpuan orang ramai, termasuk di Tamati pesisiran ini atau dipanggil Gardens by the Bay. Nursha, boleh saya tanya berapa usia anda? Usia? Oh, tu soalan sensitif tu. Tapi saya kira-kira dalam lingkungan 30-an gitu. Oh, nak berahsia. Tapi tak jauhlah usia kita ya. Tapi Nursha, wujud juga perbezaan dari segi pemikiran, aspirasi dan pengalaman. Ya Syawal, pemikiran, aspirasi dan pengalaman itulah yang membentuk kehidupan yang berbeza-beza. Namun bersatu sebagai orang Singapura. Edisi khas Detik malam ini mendalami 4 individu dari generasi berbeza serta melihat bagaimana aspirasi dan sumbangan mereka. Meskipun berbeza, tetapi mempunyai semangat dan jati diri kesingapuraan. Ikuti paparan berikut. Bersama kita bina. Dola Lomat bukan pemuzik. Dia seorang guru. Yang bahagia. Pada tahun 1965, Singapura bergelar negara merdeka. Pada tahun itu juga, dia bergelar guru. Saya seorang guru pesara dan saya telah mengajar selama 58 tahun mengikut usia National Day atau Hari Kebangsaan. Meskipun dari generasi perintis, Cikgu Dola kreatif orangnya. Sering menulis lagu yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa Ibunda. Melalui muzik, irama itu mendatangkan semangat mereka nak membaca. Kenapa taruh nyanyi dulu baru baca? Saya cakap muzik, irama tak memerlukan perkataan dulu. Saya dapat kebenaran dari pihak sekolah untuk menggunakan bahan saya sebagai bahan tambahan. Jadi mereka akan nyanyi lirik ni. Lirik ini dekat sama dengan bahan bacaan. Sebab tu mereka akan ingat. Bila mereka ingat, mereka boleh baca. Muzik juga memainkan peranan penting dalam kehidupan anak muda ini. Nama saya Muhammad Syaril bin Selamat. Saya juga dikenali sebagai Syafaya di Singapura ini. Saya seorang penyanyi, pelukis dan juga usahawan. Syahril dari generasi milenial. Saya hanya ceburi bidang yang saya minati. Sewa gerai dan praktis untuk show. Jadi hasilnya di situ. Sempena Hari Kebangsaan ini, Syahril telah mendapat tugas menyiapkan lukisan mural di Hotel Travelodge ini. Hello Syaril. Hai Nursha. Wah, cantiknya you punya mural. Ni tak sabar ni saya nak tengok ni. Silakan, mari naik ke atas. Wah. Dan Nursha lihat mural anda sungguh cantik sekali. Apa inspirasi di sebalik mural ini? Okey, mural ini sebenarnya kami ingin menonjolkan the fun side of Singapore. Di mana para pengunjung yang datang ke Singapura ada aktiviti-aktiviti yang menggembirakan, aktiviti riadah di mana berdekatan dengan daerah ini. Jadi kami terapkan semua itu dalam satu desain.
Lukisan mural Syahril jelas kelihatan di beberapa tempat. Menerusi seni, dia mahu merubah anggapan bosan tinggal di Singapura. Pada saya, it's fun place to live if you positive, kan? Jadi kalau dari segi tekanan tu memang mana-mana pun ada tekanan, kan? Cost of living di Singapura pun bukannya rendah, agak tinggi, tapi kehidupan ni ada bermacam-macam angle, different perspektif. Mencari ciri-ciri yang menyeronokkan penting bagi generasi muda Singapura. Mereka punya perspektif kehidupan yang berbeza dan berani mencuba sesuatu yang baru. Nama saya Farah, saya buat konten TikTok dan Instagram tapi mainly from TikTok lah. Farah lahir pada tahun 1997. Dia disifatkan sebagai warga Singapura dari Gen Z. Cakap mudah, dia generasi TikTok yang berani mendakap teknologi serta pengaruh luar. Jadi Farah, ada yang beranggapan golongan Gen Z ni kebudak-budakan atau tidak serius lah. Jadi betul atau tidak? Apa pandangan anda? My only way is to use this hobby of mine to make more followers, to make more likes, and with this dengan nombor-nombor followers yang saya dapat ni, saya boleh dapatkan lebih banyak projects. Yes, I am. Hi Brian. Oh my god, you can see the... Farah juga gemar bermain permainan komputer dalam talian berjudul Valorant. Siap berpakaian seperti salah satu watak dalam permainan tersebut, anak muda ini menggunakan dunia digital serta media sosial sebagai satu sumber pendapatan. Show off my sharing. Farah ialah seorang influencer atau pempengaruh. Selalunya kalau saya buat live stream tu, audience akan melihat saya main game. Diorang akan komen, oh bagusnya awak main game ni. Ataupun mereka akan tanya, macam mana awak nak jadi good in the game. Eddie, soldier. Everyone makes fun of German efficiency. Haha. Saya punya audience selalunya dari voice acting kerana mereka tak pernah nampak orang yang pakai hijab tapi diorang punya suara tu hampir sebagai watak di anime. You guys did not see me breathe like that. Akaun media sosial Farah hari ini menarik 200,000 pengikut dengan 2.8 juta likes. Itu menjadi satu sumber pendapatan untuk anak muda ini. That's what influencers do. They make content and kalau content tu banyak orang suka, diorang akan buat more videos. You will get noticed by collaborators from berbagai-bagai companies dan that's how they start to have Show off my earnings sharing. through collaborating with other companies. Oh, nice facial, man. Setiap generasi punya sumbangan dan aspirasi berbeza. Realiti itu turut merumitkan usaha menyediakan ruang dan peluang untuk semua. Dengan wujudnya tekanan-tekanan baru, apakah ia bakal menukarkan usaha memupuk rasa bangga terhadap negara? Syawal, setiap kali saya ke taman di pesisiran ini kan, saya rasa bangga terhadap Singapura. Mengapa Nursha? Kerana kita ni walaupun kecil tapi dapat membina taman bertaraf dunia di tengah-tengah kota. Betul tu Nursha. Taman ini antara yang paling dikunjungi di dunia. Dan jika di Amerika Syarikat ada Central Park, kita di Singapura ini ada taman di pesisiran yang indah pada waktu siang dan bermandikan cahaya apabila mentari terbenam. Indah tapi tak seindah pertunjukan bunga api perbarisan Hari Kebangsaan NDP. Di sebalik keindahan dan kemajuan negara, kita juga harus sedar ada banyak cabaran menanti. Isu-isu masyarakat semakin rumit. Apakah itu bakal menjejas rasa bangga kita terhadap negara tercinta? Dengan itu, saudara, saksikan laporan berikut dalam edisi khas Detik sempena Hari Kebangsaan. Lagi sekali. Ceria. Pada usia 76 tahun, Cikgu Dolah masih mengajar di Sekolah Rendah West Spring. Sina dan serani. Bila saya lihat teleskop anak-anak, seolah-olah macam saya mengajar cucu-cucu saya tahu. Jadi dengan situ saya ada semangat untuk
teruskan mengajar kerana saya masih diperlukan. Okey, murid-murid, apa nama tajuk? Selain menghasilkan lagu, Cikgu Dola turut menulis buku bagi mengayakan kandungan pendidikan. Dia kini sedang menulis buku berjudul Anak Emas yang memberi perhatian kepada penggunaan peribahasa. Meskipun berpangkat datuk, sumbangan Cikgu Dola memberi kesan yang positif kepada murid-murid menurut guru yang lain. Cikgu Abdullah telah meningkatkan prestasi bahasa Melayu murid-murid di sekolah dengan pendekatan yang kreatif, iaitu melalui nyanyian dan juga permainan. Dengan ini terbina juga suasana pembelajaran yang ceria dan menyeronokkan. Yang bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu, Syawal datang ni. Sila masuk. Maaf lambat. Ni nak pergi cikgu ke nak pergi tok ni? Panggil cikgu boleh, datuk pun boleh. Panggil cikgu lagi. Panggil cikgu. Sila duduk. Oh, terima kasih cikgu. Kenapa menyediakan ruang dan peluang itu penting supaya semua golongan masyarakat berasa lebih inklusif? Kalau diberi peluang kepada semua, jadi sekurang-kurangnya tidak ada rasa apa kata orang cemburu. Mereka semua rasa semua ada bahagian masing-masing. Dan peluang ini macam seolah-olah macam satu keharmonian dalam masyarakat. Perlu. Cikgu, boleh tak saya ibaratkan sebagai buah kelapa? Daripada buah, daripada dia punya batang, daun, semua dapat digunakan. Buah kelapa ni tahan lama. Kemudian lagi satu, buah kelapa juga mencerminkan macam saya kira dah warga masa mereka mana kita masih lagi bertahan. Bagi cikgu yang sudah melihat waktu-waktu rusuhan dan perbalahan, sejauh manakah perpaduan juga memainkan peranan penting dalam kemakmuran yang kita rasakan sekarang? Kalau kita aman damai dalam sama ada di lingkungan kita ataupun negara, dengan sendirinya itulah peluang kita dapat bersama-sama hidup sebagai masyarakat Singapura atau orang Singapura. Ustaz Muhammad Ali Atan dilahirkan pada tahun 1959. Warga Singapura dari generasi merdeka ini turut pernah mengalami kerusuhan kaum sewaktu muda. Masa tu kecil-kecil bila berjalan-jalan kat kampung-kampung ni takut juga kan. Pasal ni kampung Cina, ni kampung Melayu ke, ni kampung ni. Jadi kita rasa sini rasa takut dah. Maka itu dia juga merasakan penting mengekalkan keharmonian kaum di Singapura. Orang kuat masjid ini bersyukur Singapura turut menyediakan peluang bagi warga masjid untuk sama-sama menyumbang kepada pembangunan negara. Ketua-ketua agama kita, ketua-ketua masjid kita, church kita, temple kita yang semua satu hati bahawa penting kita sama-sama main peranan untuk keharmonian kaum di Singapura. Saya rasa itu kunci kejayaan kita. Ustaz Ali pernah mengetuai pusat harmoni yang terletak di Masjid An-Nadah selama 8 tahun. Hari ini, Ustaz Ali yang kini pengerusi eksekutif Masjid Al-Raudah sedang bersiap sedia bersama kaki tangannya untuk mengadakan lawatan ke sebuah kuil berdekatan. Mereka akan menghadiahkan tulisan khat Lita'arafu yang bermakna untuk mengenali. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum semua. Ya. Ustaz, kenapa ajak saya berjumpa di sini Ustaz? Hari ini kita nak melawat Zulin Temple. Saya difahamkan bahawa acara hari ini dipanggil Jalan Bersama. Kenapa Jalan Bersama? Ya, sebab bila kita berjalan bersama, kita akan lebih dapat kenal dengan siapa-siapa yang kita berjalan sama contohnya. Nur Syah, kalau ingat dulu zaman bapa-bapa kita atau datuk-datuk kita, bila kita lihat orang Cina mati katakan, apa yang mereka akan katakan? Ungkapan mereka gunakan selalu Cina mampus Ustaz. Itulah. Bila perkara itu disebut depan cucu saya yang masih kecil dikatakan, mereka katakan, Atuk, tak boleh cakap macam itu. Itu tak baik, Atuk. Habis apa patut kita cakap? Cina meninggal, Atuk. Wah, bagi saya satu perkara yang kita telah mencapai, anak-anak kita, generasi baru kita dapat menghayati untuk menghormati antara kaum atau antara agama. Satu makanan yang berikan gambaran kita sebagai masyarakat dapat hidup bersama-sama dengan harmoni. Rojak tu ada timun, ada nenas, ada sengkuang, semua ada
kita akan rasa sedapnya kita makan rojak itulah. Mengukuhkan keharmonian serta menyediakan peluang dan ruang untuk semua, itulah yang menjadi cabaran utama Singapura hari ini sedang ia mencecah usia 58 tahun. Memang di Singapura ini kita diberikan banyak peluang untuk hasil. Ibarat kata orang, hasil demi hasil. Demi untuk memperbaiki diri saya. Saya utilize skills future, saya gunakan untuk ambil managing work at height course. Di mana saya boleh naik ke atas scaffolding. Yang kedua, saya ambil lesen boom lift. Di mana untuk melukis saya boleh naik ke paras yang lebih tinggi daripada scaffold. Dan jadi yang ketiga saya iaitu lesen scissor lift lah untuk menyenangkan proses lukisan saya. Selain kemahiran, bagi Syahril apa yang penting juga ialah pekerja gig sepertinya harus bijak menguruskan masa secara produktif. Mungkin saya tak buat mural tapi saya buat normal house painting. Boleh, ataupun perniagaan. Kalau saya tak berniaga barangan yang biasa, mungkin saya gunakan barang lain yang in trend, Jadi sebagai a self-employed person, you need to be creative. Farah, Saya Mama. dah makan ke belum? Saya Ma. Makan dululah. Cik Rusmiati Marimin ialah ibu kepada Farah. Kadang-kadang dia sukar memahami kecenderungan anaknya, seorang generasi Z yang memanfaatkan dunia digital dan media sosial sebagai sumber pendapatan. Zaman dulu dengan zaman yang sekarang sangat jauh sekali berbeza. Sekarang apa-apa semua harus menggunakan teknologi yang canggih. Gen Z ibarat buah naga, kita flashy and bright, berwarna-warni. Tapi kita tak boleh makan dua dia. Dalam tu kita makan, rasa dia manis and tasty. So ibaratnya macam kita ada bakat, kita ada profession dan boleh menyumbang dengan negara. Meskipun kadang-kadang kecenderungan Farah tidak searah dengan harapan ibunya yang mahukan dia mencari kerja biasa, anak muda ini merasakan Singapura kini berada di takluk baru. Maka itu generasi muda sepertinya perlu memanfaatkan peluang-peluang baru yang tersedia mengikut cita rasa tersendiri. Saya bangga sebagai orang Singapura kerana orang Singaporean banyak yang supportive dengan apa yang kita mahu lakukan, walaupun berpakai hijab. Banyak yang telah dicapai Singapura dalam sejarah singkatnya. Dalam satu generasi, ia telah menjadi satu negara maju. Kita boleh berbangga dan bergembira. Tapi di sebalik keriangan itu, Singapura tidak boleh lupa. Lebih banyak cabaran rumit menanti yang memerlukan kesatuan dan persatuan untuk menghadapinya. Padang adalah tempat bersejarah di kawasan Civic yang menjadi tarikan penduduk dan pelancong. Jadi tidak hairanlah kalau ruang-ruang komersial di sana menjadi rebutan peniaga semata-mata mahu menjadi sebahagian daripada sejarah. Dan seorang usahawan muda berazam untuk menawarkan lebih banyak pilihan makanan halal di tempat-tempat tarikan di Singapura. Saya mau memberi masyarakat Singapura peluang untuk menikmati makanan Sepanyol. Saya Mustafa Kamal dan saya adalah pemilik dan CEO The Black Hole Group. Saya juga adalah pemilik bersama The Great Mischief. The Great Mischief adalah sebuah restoran konsep yang diinspirasikan oleh cuisine dari Espanyol. Saya berasa sungguh besar hati diberi peluang untuk beroperasi di kawasan seperti National Gallery di Civic Center, di Civic Area ini. Banyak detik-detik bersejarah berlaku di depan di sini. Contohnya acara Independence Singapura. Tahun ini juga National Day disambut di sini juga. Sebab itu saya berasa besar hati. Kawasan Civic adalah juga kawasan tarikan pelancong.
Jadi kerana itu kami mendapat pendedahan pada pelancong-pelancong people visiting Singapore. Mereka akan ziarahi National Gallery, Civic Area, dan kerana kami di situasi di sini, orang akan kenal kami. Saya memang minat building bangunan-bangunan heritage. Jadi kalau anda lihat konsep-konsep Black Hole Group semuanya di art gallery, di art center, di shop house di Kampung Glam. 10 tahun yang lalu saya mulakan restoran pertama, kafe pertama saya di Kampung Glam, dan sekarang hari ini saya ada 13 restoran dan konsep sekitar Civic District dan kawasan tarikan. Dalam jangka masa yang pendek 10 tahun, 20 tahun yang lalu, evolusinya sudah very heartening to see that pilihan lebih luas, dan bukan itu saja, kualiti makanan halal juga sudah meningkat lebih tinggi lagi. Makanan itu adalah satu fenomena yang istimewa. Kalau anda Muslim ke non-Muslim, orang Cina, orang Melayu, apa saja yang anda buat, anda harus makan. Terpancar semangat, kebanggaan serta harapan 4 warga Singapura yang kami temui. Tidak kira muda atau tua, ruang tersedia untuk kita mencapai aspirasi. Namun arus kemajuan juga akan membawa pelbagai cabaran dan juga kesulitan yang akan menguji daya tahan kita. Kata kuncinya, maju bersatu. Itulah tema NDP tahun ini. Sama-sama hadapi, bertahan dan mencipta masa depan bersama. Sekian edisi Khas Detik NDP tahun ini sempena Hari Kebangsaan yang ke-58. Dari kami, salam hormat dan Dirgahayu Singapura!